Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni kita nak membincangkan berkenaan dengan ninja. Okey, dan salah fakta yang orang awam selalu salah faham berkenaan dengan ninja. Okey, so bila kita nak cakapkan berkenaan dengan ninja atau juga dikenali sebagai shinobi, okey, dalam feudal Jepun diorang panggil sebagai shinobi. Okey, aku merujuk pada ninja ataupun shinobi yang pada era Sengoku era Sengoku pada tahun 1467 hingga ke 1615. Okey, kenapa era Sengoku? Sebab dekat sinilah ninja ni betul-betul digunakan dalam era peperangan ni. Sebab pada waktu ni, okey, Jepun pada waktu tu berada dalam perang saudara. Banyak klan-klan yang berperang sesama dengan diorang ni, dan diorang sangat-sangat memerlukan hikmat ninja untuk pengintipan, penyusupan, pengumpulan maklumat, pembunuhan dan sebagainya. Apa-apa sahajalah yang melibatkan ninja. Dan ini diupah oleh daimyos ataupun ketua kawasan tersebut, ketua klan. Okey, dan diorang sangat banyak guna untuk attack ataupun serang each other lah. So dekat sinilah era Sengoku lah paling banyak digunakan ninja ni. Dan ada satu buku yang dipanggil sebagai Bansen Shukai yang menjelaskan berkenaan dengan penggunaan ninja ni dan juga teknik-tekniknya. Ninja ni adalah satu golongan yang tak pun popular dalam kalangan sejarah Jepun. Okey, maknanya dia popular pada zaman-zaman kemudian. Pada zaman ini dilaksanakan, tak ramai pun orang suka dengan ninja ni. Sebab apa? Sebab pertama sekali ninja ni adalah bukanlah satu teknik ataupun satu taktik yang terhormat. Sebab yelah, dia datang senyap-senyap, tikam curi-curi, lepas tu lari. So dia ni ramai orang tak suka dengan tindakan ninja ni. Jadi kira ninja ni bukanlah satu profession yang dihormati lah pada waktu tu. Sebab dia ni kira cara orang pengecut. Ini berbeza dengan samurai. Okay, yang samurai yang datang berlawan secara berdepan-depan. Okay, keluarkan pedang, fight fair and square, dan kalau mati-matilah dekat situ. So dia lebih terhormat berbanding dengan ninja. Ninja ni datang senyap-senyap, bunuh, lepas tu lari ataupun buat apa-apa sahaja sabotaj yang diperlukan oleh misi dia. Jadi ninja ni bukanlah satu profession yang terhormat. Yang kedua boleh jadi juga, okay, dia direkrut untuk orang bawahan. Sebab hanya orang miskin, orang gelandangan ataupun orang yang terdesak sahaja yang sanggup ditrain menjadi seorang ninja. Sebab misi ninja ni ini berbahaya. Dia melibatkan penyusupan, pengintipan, dan of course kalau kena tangkap boleh jadi kena bunuh, mati dan sebagainya. So tak banyak orang yang sanggup betul-betul nak laksanakan misi ninja ni. So kebanyakannya ini datang daripada golongan bawahan yang menjadi ninja-ninja ni. So boleh jadi sebab itulah ninja sebenarnya tak pun popular dalam sejarah Jepun pada asalnya. Okey, sebab tu source material yang menceritakan berkenaan dengan ninja ni pun sebenarnya sikit je, tak banyak pun nak dibandingkan dengan penceritaan berkenaan dengan samurai. Okey, ramai orang ingat fungsi ninja ni hanyalah orang pakai hitam menindak masuk dan membunuh orang tertentu saja. Sebenarnya banyak gila lagi tugasan ninja ni yang ada. Kita ada berkenaan dengan kancho atau juga teknik spy, pengintipan, teisatsu ataupun scout, pengiringan, okey, surprise attack, kishu ataupun serangan hendap. Kita juga ada agitator, orang yang membuat kacau bilau, juga dikenali sebagai konran. Okey, so maksudnya ada banyak lagi fungsi-fungsi diorang selain daripada pembunuhan. Bahkan sebenarnya tak banyak pun evidence yang menunjukkan actually ninja ni terlibat dalam pembunuhan. Sebab apa? Sebab pertama, ini sangat susah nak buktikan dari sudut sejarah. Kalau adalah contohlah ada seorang pemimpin datang kena bunuh dekat dalam bilik dia, so susah kita nak kata oh betul confirm ninja yang bunuh ni. Sebab boleh jadi ada orang ceroboh masuk ataupun orang yang dia kenal sendiri datang dan bunuh dia, ataupun kalau dia jalan dekat dalam hutan tiba-tiba kena bunuh. Susah kita nak kata oh sebenarnya ninja yang bunuh dia, sebab actually boleh jadi gangster ke atau thugs yang datang dan bunuh dia. So secara evidence sejarahnya agak susah lah nak mengaitkan yang ninja ni betul-betul terlibat dengan assassination. Ada orang ingat ninja ni suka pakai gelap, pakai hitam, tutup muka, tutup badan, semua berpakai warna hitam, menyusup masuk dan juga buatlah apa-apa saja semisi diorang yang diperlukan. Actually tak. Dalam rekod sejarah, kebiasaannya ninja ni lebih suka berpakaian seperti biasa, seperti civilian. Okey, sebab apa? Sebab dia tak nak tarik perhatian orang ramai. Sama ada dia menyamar jadi petani, jadi sami, jadi peladang, orang awam, peminta sedekah dan sebagainya. So dari mana datang pakaian hitam tu? Pakaian hitam tu ialah suggestion ataupun cerita dongengan yang datang daripada zaman kemudian. Terutamanya era Edo. Okey, pada waktu tu yang kita ada sembahan teater. Kalau korang pernah tahu,
yang orang pakai baju hitam dan dia bantu stage tu. Okey, kan ada orang yang pakai baju warna hitam tu dan dia akan bantu pergerakan props untuk membantu pementasan tu. So dari situlah orang ambil idea bahawa ada kemungkinan ninja ni berpakaian warna hitam sama macam yang ada dekat dalam Bunraku Theatres tu. Padahal actually sebenarnya dari sudut sejarah dia taklah semestinya memakai baju hitam. Lukisan sejarah yang menunjukkan memang ada orang sejarah ninja yang berpakaian warna hitam. Lukisan sejarah tu sendiri diilhamkan daripada Bunraku Theatres tadi tu. Sebab apa dia nak gambarkan ninja ni dia bukannya betul-betul berpakaian hitam, tapi dia invisible. Susah nak tengok, susah nak kenal pasti. Sebab itulah dia digambarkan berpakaian baju hitam seperti orang yang pakai hitam dalam Bunraku Theatres tadi. Okey, ada banyak senjata yang digunakan oleh ninja ni. Okey, ada kunai, ada katana, ada shuriken, ada kusarigama yang sabit tu. Kita ada juga bom asap, kita ada bahan letupan. Banyak benda yang digunakan oleh ninja untuk membantu diorang punya operasi dan juga diorang punya misi. Cuma nak gambarkan bahawa semua benda tepat mengikut movie, manga dan juga anime dan sebagainya tak tepat lah. Contoh kata berkenaan dengan kunai. Okey, kunai kalau kita tengok dalam cerita Naruto, orang guna untuk baling kunai kan. Actually tak Kunai ni kalau diorang digunakan, diorang taklah guna specifically untuk baling, diorang guna untuk carve dinding untuk bagi ada lekuk supaya senang diorang nak panjat. Kan castle, istana Jepun tu tinggi-tinggi bangunan dia buat dengan batu. So susah nak panjat, so diorang guna kunai untuk bagi carve ada lubang untuk mudahkan diorang panjat. Dan kalau untuk baling diorang tak guna kunai, diorang guna shuriken. Walaupun secara specifically shuriken ni tak dah digunakan oleh ninja saja. Samurai pun kadang-kadang boleh guna juga shuriken. Okey, seterusnya kita ada ninjato. Apa tu ninjato? Ninjato ni adalah pedang pendek yang digunakan oleh samurai. Okey, ninjato ni dikatakan lebih pendek berbanding katana. Okey, yang kedua dia tak melengkung. Tak melengkung macam pedang samurai tu. Dia lebih pendek supaya dia tak tersangkut dekat mana-mana tempat. Yang kedua dia tak melengkung, dia straight je sebab dia tak digunakan untuk slash, untuk membelah, tapi digunakan untuk menikam. Warna dia lebih dull sebab dia tak nak pantulkan cahaya. Secara sejarahnya ninjato ni memang tak ada hard evidence yang mengesahkan ninja menggunakannya. Nak kata ninja menggunakan katana, yes, ada kemungkinan mereka memang menggunakan katana. Okey, macam ada satu catatan daripada Bansen Cukai itu sendiri yang sangat-sangat menarik, iaitu dia kata a successful ninja is one who use but one tool for multiple tasks. Tak bermakna mereka ada banyak senjata, mereka akan bawa semua benda dekat dalam misi diorang. Tak boleh jadi diorang hanya bawa sebahagian saja, tapi yang penting sebahagian kecil tu mesti multi-purpose, boleh digunakan dalam pelbagai perkara. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan mitos yang betul-betul mitos, iaitu ninja ni yang banyak diceritakan. Sebenarnya kebanyakan cerita mereka datang pada Edo period, era yang selepas Sengoku period ni. So banyaklah mitos-mitos dan legenda-legenda yang dimasukkan dekat dalam ninja ni. Kononnya ninja ni boleh mengawal alam. Okey, dia ada pergerakan tangan, okey, yang kuji kiri tu, yang digunakan Naruto tu. Okey, dan dia dikatakan boleh terbang, boleh berjalan atas air, dia boleh terbang menggunakan layang-layang, boleh mengawal ombak, mengawal angin, mengawal petir dan sebagainya. Okey, dari sudut sejarah yang tu memang dah salah dan korang pun memang dah tahu dah benda tu confirm salah, tapi inilah legenda yang dimasukkan berkenaan dengan appearance of the ninja tadi. Seterusnya, salah fakta yang ke-6 ialah ninja ni tak pernah join peperangan besar-besaran. Actually tak, sebenarnya banyak je battle-battle yang ninja ni join. Contoh kata yang paling popular ialah Battle of Okehazama pada tahun 1560, di mana diorang menyerang Castle Imagawa Clan. Okey, lepas tu ada juga dalam Battle of Sekigahara pada tahun 1600, Siege of Osaka pada tahun 1614, serangan ke atas istana Osaka, dan juga ada Battle of Tennoji pada tahun 1615. Cuma cara diorang masuk dalam peperangan tersebut taklah seperti geng-geng samurai. Okey, diorang ni datang mengikut cuan diorang lah, pengintipan, penyusupan, pengumpulan maklumat dan sebagainya. Okey, salah fakta yang terakhir ialah perbezaan samurai dengan ninja. Ada orang ingat yang samurai dengan ninja ni adalah betul-betul entiti yang berbeza yang tak boleh masuk. Ataupun ada juga yang memfikir bahawa ninja ni adalah clan yang berkhidmat untuk samurai. Actually, it might not really as different as you think lah. Sebab boleh jadi seorang samurai tu dan ninja tu adalah orang yang sama. Okey, macam mana aku cakap macam tu? Sebab
boleh jadi seorang samurai, dia jadi samurai pada waktu pagi, tapi pada waktu malam ni dia jadi seorang shinobi ataupun seorang ninja. Okey, boleh jadi juga seorang ninja, okey, apabila perlu berhadapan dengan open battle, okey, dia akan keluarkan pedang dia dan berlawan seperti seorang samurai. So maksudnya apa yang membezakan samurai dengan shinobi ni sebenarnya tak jauh beza pun. Actually apa yang membezakan hanyalah peranan, waktu dan tempat. Okey, maknanya boleh jadi seorang samurai itu apabila dia diperintahkan untuk menyusup masuk, untuk mengumpulkan maklumat, mengintip dan sebagainya. Okey, kita akan panggil dia shinobi pada waktu tu. Okey, kalau dia ditugaskan untuk berhadapan, berlawan secara berdepan untuk bertentangan dengan musuh yang ada kat depan pada waktu tu, kita panggil dia sebagai samurai. So maksudnya dia tak semestinya dua clan atau identiti yang berbeza. Boleh jadi dia hanyalah adalah orang yang sama. Apa yang membezakannya adalah masa, tempat dan peranan pada ketika itu. Kalau korang pernah dengar, Iga dan Koga clans adalah clans yang betul-betul train ninja secara profesional. Okey, ada evidence yang suggest it is otherwise. Sebenarnya diorang bukanlah puak ataupun clan yang betul-betul train secara profesional ninja-ninja ni. Actually tak. Boleh jadi diorang sebenarnya adalah geng-geng samurai, cuma diorang specialize dalam ilmu-ilmu ninja. Maksudnya diorang bukanlah berbeza sangat sebagai shinobi dan samurai. Sebenarnya tak, diorang adalah dua entiti yang sama, cuma apa yang membezakannya adalah masa, tempat dan juga peranan pada ketika itu. Kita pergi pada pengakhiran. Selepas berlakunya Sengoku era, kita ada Edo era. Edo era adalah era yang lebih peaceful. Okey, pada waktu tu berlakunya aman damai, dan akhirnya ninja-ninja ni, samurai-samurai ni, akhirnya mereka mula hilang pekerjaan. Mereka tak lagi di-hire oleh daimyos ataupun ketua kawasan tersebut. Jadi mereka mengubah profession mereka. Ada yang jadi bodyguard, ada yang jadi peladang, petani, penternak dan sebagainya. So akhirnya ninja tu perlahan-lahan akhirnya lenyap daripada sejarah Jepun. Okey, tak bermakna mereka terus lenyap, cuma mereka tak lagi diperlukan mengikut keadaan pada waktu tu. Okey, kemuncaknya adalah pada Tokugawa Shogunate pada abad ke-17 yang berlakunya Unification of Japan. Japan yang disatukan. Pada waktu itulah kita boleh katakan fungsi ninja dah pun lenyap. Okey, last but not least, bila aku cakap, aku bentangkan salah fakta, salah faham berkenaan dengan ninja ni, taklah bermakna korang tak boleh lagi tengok manga, tengok anime, tengok movie-movie yang berkenaan dengan ninja ni. Actually tak, korang boleh je enjoy. You can enjoy everything. Tapi kalau korang nak dive deeper dari sudut sejarah, nak memahami, nak mengolah, nak baca hasil-hasil kajian sejarah ni, korang mungkin just kena faham yang apa yang diportray dekat movie-movie tu taklah sama dengan apa sumber-sumber sejarah yang kita ada. So boleh jadi diorang hanya buat tu just for our appreciation, untuk kita lebih faham dan kita boleh appreciate apa yang berlaku pada zaman tersebut. Just enjoy the movie lah, relax lah kan. Aku bukan polis nak tangkap korang kalau korang salah fakta dalam sejarah pun. Okey, jadi sekadar itu saja. Terima kasih kerana menonton. Please subscribe, like dan komen. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.